Hari ini kita akan membincangkan tentang kompetensi 7 iaitu pengendalian pentadbiran bagi K1 iaitu penyediaan jadual kerja harian pekerja ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menyaksikan video pembelajaran pada kali ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik yang baru ataupun kompetensi yang baru yang sebelum ini kompetensi 6. Jadi, kita terus kepada kompetensi 7 untuk teori iaitu pengendalian pentadbiran. Okey, di mana pentadbiran ni merupakan satu sistem untuk menguruskan secara bertulis ataupun secara berekod. Okey. Jadi topik ini adalah sangat penting untuk pada penternak ataupun perniagaan ianya sangat penting. Yang dibincangkan adalah untuk pentadbiran. Okey. Jadi kita terus kepada tajuk iaitu penyediaan jadual kerja harian pekerja ladang. Okey, sebagai pengenalan, penyediaan jadual kerja merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam pengurusan ladang potri. Pengurusan pentadbiran adalah kemahiran yang meliputi pengurusan ladang dan mengikut prosedur standard operasi iaitu SOP dan arahan pihak pengurusan. Okey, ini di mana segala perancangan perlu diplan ataupun perlu disediakan supaya tidak berlaku kegagalan ataupun tidak berlaku kecuaian dan sebagainya. Dia melibatkan benda hidup Dia memerlukan satu sistem yang teratur dan dilengkapi dan dirancang daripada awal sehinggalah di akhirnya. Okey. Okey, jadual harian ladang. Jadual nombor satunya adalah jadual kerja pekerja ladang. Okey. Jadual kerja merupakan satu arahan bertulis yang menerangkan kerja yang bakal dilakukan oleh seseorang pekerja. Maksudnya mempunyai satu hamparan kertas yang menerangkan tentang skop kerja dia lah. Jadi dia tak perlu fikir sangat, dia memerlukan ikut arahan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okey, yang seterusnya jadual kerja juga menerangkan secara spesifik ataupun jelas berkenaan aktiviti yang hendak dilakukan. Okey, yang seterusnya setiap ladang kebiasaannya mempunyai jadual kerja yang berbeza. Itu dalam ladang kita banyak tenaga pekerja yang mempunyai skop kerja yang berlainan. Ada yang menyapu, ada yang buang sarap, ada yang pecahkan tinja dan sebagainya. Mengikut skop yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan terhadap pekerja-pekerja. Okey. Yang seterusnya juga perisian komputer sering digunakan untuk membolehkan organisasi mengurus penjadualan yang lebih baik. Organisasi biasanya menggunakan perisian spreadsheet atau perisian berjadual pekerja untuk membuat dan mengurus shift tugasan dan pilihan pekerja. Okey, ini elemen-elemen yang terdapat dalam jadual kerja untuk pekerja ladang, antaranya adalah format. Okey, penyelia perlu mendapatkan format jadual kerja untuk pekerja ladang daripada pihak pengurusan. Okey, ini supervisor maksudnya dia akan dapatkan daripada pihak pengurusan tentang penjadualan ni dia bukan buat sendiri, dia dah sistem, dia dah ada format dia. Jadi penyelia hanya pantau pekerja dengan menggunakan format yang telah diberikan oleh pihak pentadbiran. Okey, format bagi setiap organisasi adalah berbeza. Mesti berbezalah. Kalau ayam penelur lain, ayam tu lain, mesti berbeza kan. Jadi setiap organisasi ataupun setiap yang kita nak handle ni adalah
berbeza dari skop pekerjaan. Penyelia perlulah mahir memahami format jadual kerja berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan di sesebuah syarikat penternakan poultry. Penyelia dia kena faham setiap format jadual kan, sebelum kita menerangkan pada para pekerja lah ataupun pelatih kan. Okey. Format jadual kerja mengandungi nama pekerja, jenis kerja, lokasi kerja dan tarikh. Format jadual kerja boleh dibuat dalam bentuk jadual atau chart, dan contoh format kerja pekerja ladang anda boleh tengoklah masa pekerja, dan perlu ditandatangani oleh penyelia dan catatan sekiranya ada berlakunya permasalahan dan sebagainya. Okey, boleh tengok jadual yang saya tunjukkan ini, dan kita akan buat diamali nanti berdasarkan sistem kita lah Okey, B, rancangan operasi ladang bila bunyi rancangan tu adalah plan pelaksanaan. Maksudnya benda tu dirancang sebelum melakukan aktiviti lah. Okey. Setiap organisasi yang menjalankan ternakan poultry perlu menyediakan rancangan operasi ladang. Kita kena bangunkan rancangan tersebut lah sebelum kita melakukan aktiviti lain. Okey, rancangan operasi ladang merupakan perancangan pihak pengurusan dalam memastikan proses penternakan berjalan dengan lancar mengikut SOP lah. Ada target-target pentadbiran ni semua dah ada sistem untuk target masuk ayam sampailah keluar tu dah ada. Kita perlu ikut standard yang telah ditetapkan. Penyelia perlu mengetahui langkah, tempoh dan kapasiti pekerja yang diperlukan bagi setiap skop kerja mengikut urutan yang betul. Okey. Contoh rancangan operasi ladang bagi pentanak 500 ekor ayam pedaging untuk satu kiraan adalah seperti berikut. Okey, boleh tengok jadual yang saya paparkan ini untuk 500 ekor lah. Jadi skop berbeza memerlukan 2 hari. Contohnya penyelenggaraan alatan 2 hari, melakukannya kuman 1 hari jadi kita kena plan betul-betul berapa bilangan hari yang diperlukan dan berapa bilangan pekerja diperlukan dalam tempoh sekian-sekian, memastikan perjalanan sistem kita berjalan dengan lancar. Okey. Biasanya benda-benda ini telah ditetapkan ataupun telah ada lah bagi pihak pentadbiran. Semuanya penyelia perlu mengambil daripada mereka skop-skop tersebut dan memperincikan setiap skop tersebut pada pekerja secara bertulis dan berlisan. Okey, cuba tengok jadual yang nombor 2 adalah tugasan kemasukan ayam. Tu skop tugas, boleh tengok 1 sampai 5 skop tugas dia. Penyediaan air minuman sampai memasukkan anak ayam ke dalam pengepung. Memerlukan 1 hari. Tengok skop kerja dia memerlukan 1 hari dan memerlukan 10 orang pekerja. Kan? Okey, cuba tengok yang jadual tadi yang sambungan daripada ketiga tadi, iaitu bilangan yang ketiga. Tugasan pengurusan harian pendidikan peringkat didik. Skop kerja ni semua kita dah ada, just kita ikut saja. Jadual ni kalau belum ada kita kena wujudkan, tapi pihak atasan lah yang akan wujudkan. Peringkat operasi ladang kita ambil daripada mereka je bukan kita yang menentukan, yang pentadbiran tu yang akan tentukan sebenarnya. Okey, boleh tengok 1 ni sampai 8 sampailah melaporkan kepada penyelia jumlah ayam mati, sakit, purata, berat untuk direkod. Okey, boleh tengok yang nombor 4 adalah tugasan persediaan peringkat pembesaran. Sama saja, anda boleh lihat skop kerja mungkin tak banyak tapi memerlukan pekerja yang ramai lah. Okey, tugasan pengurusan harian peringkat pembesaran. Tengok setiap hari ke-15 hingga ke-35 hari memerlukan 10 orang. Maksudnya hari-hari dah ni kan. Jadi kena tengoklah dari segi dia punya tempoh masa dia tu. Setiap hari 8 jam memerlukan 10 orang. Contoh 8 jam memerlukan 10 orang pekerja. Okey, tengok nombor 6, pengurusan penuaian. Sembelih lah, peringkat sembelih memerlukan 1 hari 10. Mengikut itu untuk 500 ekor. Kalau yang
1,000 ekor, 1,500 ataupun 2,000 kan, bergantung kepada skop kerja kita kan. Biasa kalau dah 1,000 mungkin 2 hari, bergantung. Itu kata setiap organisasi itu adalah berbeza, ayam telur berbeza, ayam daging berbeza dan ayam kampung pun berbeza. Okey, kita boleh lihat yang nombor 7 iaitu tugasan pembersihan reban. Bila kita dah keluarkan ayam semua, jadi kena ada tugasan lain kan. Untuk sebelum masuk ayam baru, kena bersihkan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Okey, nombor 8 iaitu lain-lain tugas harian. Okey, boleh tengok je lah, maintenance dan sebagainya. Okey, kita pergi pada C pula ya, iaitu tugasan yang perlu dilaksanakan. Okey, poinnya, majikan atau penyelia perlu menyediakan senarai tugas yang lengkap kepada setiap pekerja bergantung kepada kekerapan tugasan seperti harian, mingguan atau bulanan. Sesuatu tugasan itu perlu dilaksanakan. Hal ini dilakukan bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja dan kos efektif. Ini yang kita belajar itu kan. Jadual kerja ni meliputi harian, mingguan, bulanan dan tahunan kan. Okey, kena jelas ni. Penyelia kena faham benda ini sebelum kita terangkan kepada pekerja. Okey, seterusnya, setiap tugasan perlu disusun mengikut keutamaan dan kepentingan aktiviti harian ladang tersebut bagi memastikan proses kerja ladang berjalan dengan lancar. Okey, contohnya, pemberian makanan dan minuman ternakan ayam perlu diberi keutamaan sebelum kerja pembersihan atau penyelenggaraan dijalankan. Ini kerana tugasan tersebut perlu dilaksanakan pada awal pagi. Bergantung kepada tugasan lah kan. Makanan tu memang kita bagi pagi dan petang. Kita tak boleh lewat-lewat kan, sebab kita mengikut jadual yang telah ditetapkan pemakanan ayam tu. Jadi kita buatkan kerja yang utama dulu sebelum kita buat kerja-kerja yang tidak melibatkan masa melakukan proses kerja yang lain. Okey. Okey, bilangan D bilangan pekerja yang terlibat ni, setiap tugasan hendak diberikan perlu bersesuaian dengan jawatan, skop kerja dan kemampuan pekerja tersebut. Contohnya, pekerja yang mengutip telur bagi reban yang memuatkan kapasiti 3,000 ekor ayam, penelur memerlukan pekerja sekurang-kurangnya 4 orang untuk mengutip pada satu-satu masa. Jadual kerja yang siap perlulah diedarkan kepada setiap pekerja yang terlibat bagi memudahkan proses kerja dari segi persediaan, pemantauan dan laporan serta rekod. Salinan jadual kerja hendaklah dipamerkan di papan kenyataan unit yang terlibat memastikan tidak berlaku konflik dan sebagainya lah. Okey, E, kelulusan cadangan jadual. Jadual kerja yang telah disediakan oleh penyelia perlu dihantar kepada pihak pengurusan untuk disemak dan disahkan bagi memastikan jadual tersebut menepati format dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Terserah balik lah kan, dan laporan dan sebagainya lah. Itu yang disediakan oleh penyelia untuk berunding dan untuk berbincang ataupun untuk diserahkan laporan tersebut kepada pihak pentadbiran. Okey, apa pentingnya jadual kerja ni kan? Ini memastikan kelancaran aktiviti ladang. Yang kedua, pekerja bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Yang ketiga, memastikan pekerja faham dengan skop kerja dan bidang tugas yang perlu dilaksanakan. Okey, yang keempat, memastikan aktiviti ladang dapat dilaksanakan dengan sempurna, cekap dan teratur. Yang seterusnya, memudahkan pihak pengurusan memantau atau mengenal pasti permasalahan sekiranya berlaku sebarang kesalahan atau kerugian pada ternakan. Okey, anda semua boleh tengok contoh jadual kerja harian pekerja ladang potri. Ada nama pekerja, ada nombor reban atau flock, masa dia bekerja 7.30 hingga 12 tengah hari, petang pula pukul 2 petang dan sampai hingga 4.30. Tanda tangan penyelia dan komen pegawai. Okey, ini memastikan pekerja menuruti atau melakukan kerja yang telah diamanahkan. Okey,
Okey, ini pula jadual berkenaan dengan aktiviti diterangkan dalam bentuk tugasan bilangan. Okey, tarikh boleh tengoklah. Okey, okey, ni jadual kerja harian ladang poteri berbentuk cartagan ataupun timeline dia tu mengikut progres kerja kan. Kena pastikan lah. Yang penting bagi pekerja kita faham dulu jadual kita tu untuk memudahkan dan kelancaran dalam proses mengendalikan ya. Okey, 1.2 pula jadual kerja pekerja ladang. Okey. Jenis jadual kerja pekerja ladang ni ada dua, iaitu jadual kerja sepenuh masa dan juga jadual kerja separuh masa. Apa yang dimaksudkan dengan jadual kerja separuh masa ini ialah penyelia perlu menyediakan jadual kerja untuk pekerja yang bekerja sepenuh masa, iaitu selama 8 jam dalam sehari, dan bilangan hari bekerja adalah mengikut ketetapan syarikat sama ada 5 atau 6 hari seminggu. Okey, yang kedua iaitu jadual kerja separuh masa, iaitu penyelia perlu menyediakan jadual kerja untuk pekerja yang bekerja separuh masa, iaitu selama 4 jam dalam sehari, dan bilangan hari bekerja adalah separuh dari bilangan dari hari separuh masa atau hanya bekerja pada hujung minggu, bergantung kepada persetujuan antara pekerja dan pihak majikan. Oleh itu, penyediaan jadual kerja perlu dilihat kepada status seseorang pekerja, sama ada bekerja sepenuh masa ataupun separuh masa. Okey, 1.3 bilangan pekerja yang terlibat. Bilangan pekerja yang terlibat adalah bergantung kepada pemberatan tugas dan kapasiti ternakan yang diuruskan. Bergantunglah, itu kita ikut pada penyelia. 1.4 iaitu tugasan pekerja. Tugasan pekerja perlu diagihkan berdasarkan keperluan tugasan yang perlu dilakukan oleh pekerja pada masa yang telah ditetapkan. Penyelia perlu merujuk kepada perancangan operasi ladang bagi menentukan tugasan yang perlu dimasukkan dalam jadual kerja pekerja ladang. Okey, 1.5 pula iaitu agihan pekerja. Kerja-kerja ladang akan diagihkan mengikut senarai nama dan kerja yang telah ditetapkan. Okey, itu supervisor lah yang akan menetapkan tugasan-tugasan bagi pekerja lah. Okey, pekerja akan melakukan kerja mengikut tugasan yang diberikan. Pemantauan ke atas pekerja perlu sentiasa dilakukan bagi memastikan mereka benar-benar melakukan kerja tersebut. Okey, 1.6 iaitu sediakan senarai semak. Senarai semak ni yang penting ya. Bila dah lakukan kerja tu, kita perlu semak mana yang tertinggal dan mana yang kekurangan, kita boleh atasi sekiranya ada checklist tersebut. Okey, senarai semak merupakan satu dokumen yang bertulis bagi membantu pekerja menjalankan tugas dan membantu dalam mengurangkan kegagalan sesuatu kerja yang dilakukan. Yang seterusnya, senarai semak yang baik akan menjadi jadual dan melengkapkan dan meletakkan tugasan-tugasan yang perlu dilakukan mengikut masa dan hari. Yang seterusnya, penyelia perlu menyemak senarai semak dengan betul sebelum dihantar kepada pihak pengurusan. Contoh lain, senarai semak agihan tugasan pekerja ladang, nama, tarikh, lokasi. Kita tengoklah contoh-contoh ni kan. Senarai semak je kan. Kita pekerja hanya menunggu arahan daripada supervisor lah. Supervisor akan memberikan checklist ini kepada pekerja untuk semak lah kerja-kerja skop yang kita perlu dibuat. Okey. Jadi untuk kompetensi 1 ini sahaja yang ingin diterangkan. Yang selanjutnya kita akan pergi kepada kompetensi yang akan datang, iaitu mematuhi jadual, program, gerompok dan data prestasi ladang. Jadi sekiranya anda mempunyai kemusykilan, mempunyai pertanyaan, boleh komen, like dan boleh mesej secara personal dan boleh tanya secara umum dalam Telegram yang telah kita bina. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.